Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Tisam binti Yaakob dan kali ini kita akan sama-sama explore Google Sheets. Akaun Google masing-masing. Okay, google.com macam biasa. Lepas tu bila dah keluar macam ni, kita shortcutnya kita boleh simply klik dekat sini and then kita cari Sheets. Okay. Right, this one. Ataupun kalau tak nak cari daripada sini, boleh type juga dekat address ini docs.google.com/spreadsheets. Okay, alright. So this is what yang saya bagi tahu sebelum ni. Okay, berkenaan dengan Google Sheets. Okay, ini adalah first page of Google Sheets lah. Ini saya punya account kan. So ni all the Google Sheets yang saya dah pernah create sebelum ni. All the sheets yang saya pernah create, yang pernah orang share dengan saya kan. Okay, so sekarang kita nak buat yang baru. Kita boleh start daripada blank kat sini, kosong kan, boleh, tak ada masalah. Okay, kat sini daripada scratch lah kita nak start. Contoh nak buat table ke dan sebagainya, nak share dengan orang boleh. Ataupun kita boleh juga pergi balik kepada first page tadi, kita ambil daripada sini template. Ada banyak sebenarnya template yang dah disediakan, tinggal lagi kita pilihlah mana-mana template yang kita nak kan. Okey, sebagai contoh kita business kan, so kita nak prepare invoice dekat kita punya customer, so kita boleh cari invoice sebagai contoh kan. So this one kan, so ini invoice yang ada, so kita just klik yang ni. Selain daripada invoice, kita ada banyak lagi nak buat PO kan. Kalau adik-adik ada business, mungkin tahulah apa keperluannya, ada invoice, PO, receipt dan sebagainya kan. So bergantung kepada keperluan masing-masing. Okay, contoh saya nak buat invoice, so saya simply klik this one. Okay, contoh saya nak create invoice, dan invoice ni saya nak share dekat saya punya customer kan. So bila dah dapat macam ni, so kita edit lah. Kita edit, kita tukar nama kan, tukar nama kita punya company kan. Alright, and then kita tulislah alamat. Okay, and then kalau contoh kita rasa tak ada keperluan untuk kita kekalkan dengan apa yang ada, kita boleh simply delete lah kan. So yang ni kita boleh tukar tarikh. Alright, and then nama orang yang kita nak bagi invoice tu, nama customer kita kan. Okay, so kalau rasa tak ada keperluan yang ni, kita boleh padam je lah kan, sebab kita dah letak nama kat sini. Sama juga dengan ni, kita boleh delete je lah. Okay, yang ni pun kita just delete, and then invoice number kita boleh edit lah. Okay, so contohnya saya ni syarikat buat cookies kan. So saya nak keluarkan invoice kepada customer. So unit price dia sebagai contoh okay. So kita boleh ubah dia punya apa ni, dollar sign ni kan. Kita tekan dekat format. Okay, and then kita pergi dekat custom currency. Alright, and then kita pilih lah yang mana kita nak kan. Contoh kita nak RM, so kita just simply klik RM and then apply. That's it. So kita tarik je, tarik ke sini. So bila kita tarik kat sini kan, kita tarik ke bawah, so dia akan ubah yang bawah ni sekali. Okay, and then yang ni kita just highlight, kita tukar semua sekali kan. Senang. Okay, so this one sebagai contoh dah ada dah kan. So dia teruslah automatic kira kan, biskut dahlia. Rasa macam lebih kurang je dahlia dengan sprite ni, tapi tak apalah, for the purpose of contoh je kan. So kita edit kat sini kan. So right, so kalau tak ada keperluan kat sini, kita just padam je lah kan. Ni untuk maknanya kalau lah ada produk-produk lain kan.
Okay, and then subtotal 75, total untuk semua produk ni. Adjustment ni dia discount lah. Kan, kita boleh edit. Kan, so kalau tak ada, tak adalah. Okay. Right, so that's it. So dah siap kita punya invoice, kan. Dan kita nak share invoice ni dekat kita punya customer. So what we need to do is kita klik dekat share kat sini. Okay, kita klik share. Contohlah invoice ni kita tak nak okay, invoice ni kita tak nak customer kita edit, kan. So kita kena type dulu nama orang tu sebagai contoh, kan. Ni lepas tu kita jangan ambil dia sebagai editor, kita just ambil dia sebagai viewer. So dia hanya boleh tengok sahaja file yang kita dah share dengan dia. Kalau kita ambil editor, dia boleh edit ni. Dia boleh edit. So that's the difference between viewer dengan editor. Kan, kalau dia customer, kita just bagi dia kebenaran untuk view je lah, kan. Tapi kalau dia kita punya colleague ataupun kita punya staff bahagian kewangan ke dan sebagainya, so bahagian sale ke, so kita nak dia double check and semak and edit, so kita boleh pilih lah sebagai editor, kan. Otherwise kalau dia adalah customer, so kita just simply click viewer. Okay, dan kalau ada keperluan kita boleh tulis kat sini ayat lah, kan. So kita pun terus klik send. Okay, so kita dah share dengan seorang customer, kan. Kalau kita nak share lagi, kan, kita nak share, contoh kali ni nak share dekat nak share, contoh saya share dengan orang ni lah, dengan saya, kan, email lagi saya lagi satu, kan. So saya nak share ni, orang ni adalah saya punya staff bahagian sale, so dia nak double check dan edit, so kita bolehlah pilih dia sebagai editor, kan. So kita tulis kat sini bila semak dan edit, so kita send. So kita dah share tadi dekat dua orang. So Hajar tadi sebagai viewer, Nurul Ibtisam lagi satu tadi sebagai editor. So that's it. Okay, kalau contoh kita nak kalau kita nak share, kita nak open link tu, maknanya untuk siapa-siapa je boleh tengok, kita boleh klik kat sini, change to anyone with the link, tekan kat sini, so semua orang boleh tengok. Boleh klik kat sini. Sama ada restricted tu maknanya orang yang kita letak email dia saja boleh tengok, ataupun anyone with the link, so sesiapa je boleh tengok. Boleh set lah sebagai viewer ke, editor ke dan sebagainya. Okay, so kalau kita just nak restrict kepada orang yang kita share je tadi, so cukup itu je lah. Right? Okay, so banyak lagi benda yang lain kita boleh buat dengan menggunakan Google Sheets ni. Okay, kalau adik-adik perasan, dia punya interface tak jauh beza sebenarnya dengan Microsoft Excel, kan. Kita boleh buat formula, okay, kita boleh buat chart kalau kita nak, kan. Kat sini ada chart, kan. Ataupun kita boleh juga masukkan gambar kalau kita nak. Okay, so maknanya banyak kegunaan-kegunaan lain yang kita boleh guna dengan menggunakan Google Sheets. Okay, so kat sini adalah ruang untuk kita rename file lah. File ni, kan, kalau kita nak rename, so kita boleh rename. Okay, dan pastinya kita punya segala file, segala dokumen yang kita create dekat Google Sheet ni adalah akan disimpan dalam kita punya Google Drive. Okay, so kita go back to our first page of Google Sheets tadi, kan. So kalau kita tengok, kita nak maknanya kita tengok kita punya file ni dah ada dah kat sini. Dan kalau keluar gambar orang ni, maknanya kita share dengan someone lah tu. Alright. Okay, so itu sahaja untuk Google Sheets. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.